Assalamualaikum, nama saya Sarah Idina binti Safidin dari MRSM Langkawi. Saya ditugaskan untuk menemubual warga emas yang pernah merasai pengalaman zaman penjajahan Jepun. Bolehkah saya memanggil Tok Wan untuk menyelesaikan sesi temubual kita pada hari ini? Apa salahnya? Panggillah saya Tok Wan. Boleh kita mulakan sesi temubual kita sekarang? Boleh saya tahu umur Tok Wan berapa sekarang? Kalau tak silap Tok Wan sekarang ni dah berumur 78 tahun. Dah ada 12 orang cucu dan 2 orang cicit. Oh, waktu perang dulu, berapakah umur Tok Wan? Kalau ingatan Tok Wan betul, waktu tu Tok Wan 14 ataupun 15 tahun. Tok Wan ingat kejadian serangan Jepun tu? Macam mana tak ingat, bukan selalu berlaku. Benda ni berlaku dalam kepala dalam satu masa tu bukan dia selalu berlaku. Jadi benda ni payah kita nak lupa. Sampai sekarang ni nampak jelas di mana Tok Wan kejadian pada pagi tu. Pagi tu Tok Wan duduk di halaman rumah. Berdiri di hadapan rumah. Kemudian bukan Tok Wan saja nampak, orang lain pun nampak kapal terbang ni terbang atas sedikit dari pucuk pokok kelapa saja. Jadi kita boleh nampak siapa yang bawa kapal terbang tu. Dari bawah pun kita nampak. Lepas tu ada orang kata training. Ni orang putih training pasal di Sungai Petani tu ada. Di Sungai Petani tu ada lapangan terbang. Jadi dia kata askar orang putih di Sungai Petani itu training. Tapi lepas itu kita nampak kapal terbang lain sampai. Kapal terbang ni pakai cop yang lain pula. Yang pertama tu cop bulat-bulat. Yang ni dia cop macam mana garis-garis panjang. Jadi lepas tu kita nampak, kita dengar duk lawan tembak. Kapal terbang yang satu tu tembak kapal terbang yang kedua. Kapal terbang yang kedua lari. Dah macam tu lah. Sampai lebih kurang pukul 1:30 baru mereka rehat. Bila berlaku kejadian tu? Waktu tu kalau tak silap Tok Wan, dia berlaku dalam tahun 1941. 19. Payah kita lupa. Selalunya kita ingat pasal peristiwa ni, peristiwa yang besar. Yang besar-besar. Jadi kita ingat 1941 dan kalau tak salah di penghujung tahun 1941. Dan kalau tak silap bulan Disember 1941. Waktu tu kejadian tu berlaku. Apa lagi Tok Wan tahu berkenaan serangan Jepun? Malam tu Tok Wan pergi ke masjid. Di masjid orang tua-tua, topik tu, tajuk tu jadi tajuk utama orang tua. Orang tua di masjid semua bercakap dengan hal tu. Masing-masing bercerita. Jepun dah mai serang orang putih. Jadi mereka kata Jepun dah duk serang orang putih pasal Jepun tak suka kat orang putih. Jadi esok pagi tu ada cerita tu berlanjutan pasal Jepun duk serang orang putih. Jadi Tok Wan tak tahulah sama ada benar ataupun tidak. Tapi itu yang dicerita oleh orang tua-tua di masjid. Lepas kejadian itu, bilakah Jepun masuk ke tempat Tok Wan? 2-3 hari lepas tu saja Tok Wan tengok ada dah Jepun
duk berkeliaran di dalam apa kampung. Ke hulu ke hilir. Orang tak tahulah apa yang mereka cari di dalam kampung, tapi mereka ni duk ada di dalam kampung. Dan tak nampak dah. Ni perang kapal terbang di atas tak ada orang putih pun dah tak nampak dah, tak pernah tengok apa dah. Yang duk nampak orang Jepun dia di dalam kampung, dan kapal terbang pun tak ada dah di sebelah atas. Orang putih mungkin kata orang tua-tua, orang tua di kampung dia berkata dah bunduk ke tempat lain. Panjang ceritanya Tok Wan. Bukanlah panjang. Benda ni benda yang kita payah nak lupa. Jadi biasanya kita boleh cerita lah. Kalau 3-4 kali cerita lagi pun, cerita dia tu mungkin payah kita nak lupa lah. Orang tua-tua ni payah nak lupa. Cerita-cerita macam ni bukan selalu berlaku. Apa kesan pendudukan Jepun ni? Kedudukan Jepun ni, kalau kita tengok, lepas dia punya serang, orang putih berunduk. Orang putih ni bertahan di Ipoh. Dari Ipoh dia turun pergi ke Melaka. Dari Melaka dia turun pergi ke Johor. Dan akhirnya orang putih semua berhimpun, dan askar-askar bantuan yang lain macam Australia, Punjab, mereka ni berhimpun di Singapura dan bertahan di Singapura. Tapi akhirnya mereka kalah. Akhirnya kalau kita dengar cerita orang tua-tua, mereka kalah dalam bulan Februari begitu. Dalam bulan Februari mereka kalah dengan orang Jepun ni. Berapa lama Jepun memerintah tanah Melayu? Pihak Jepun berjaya menakluki tanah Melayu pada 15 Februari 1942. Selepas mereka mengalahkan orang Inggeris di Singapura. Selepas itu berlakulah kependudukan Jepun di tanah Melayu. Sehinggalah pihak Amerika Syarikat menggugurkan 2 butir bom. Satu pada 6 Ogos 1945 di Hiroshima, dan sebutir lagi pada 9 Ogos 1945 di Nagasaki. Jadi kedua-dua butir bom tu menyebabkan Jepun menyerah kalah kepada pihak Berikat. Jadi kalau kita tengok panjang masa antara 1942 sampai 1945, keseluruhan masanya hanyalah 3 tahun setengah saja. 3 tahun setengah saja masa kependudukan Jepun di Semenanjung Tanah Melayu. Apakah peristiwa yang tidak dapat dilupakan oleh Tok Wan yang dilihat didengari daripada orang yang lebih tua? Jadi sepanjang 3,5 tahun tu banyak penderitaan, banyak ancaman yang dilakukan oleh orang Jepun kepada masyarakat di Tanah Melayu. Antara peristiwa-peristiwa yang Tok Wan dengar ialah pertama, apabila ada pesawah-pesawah di tempat Tok Wan yang lewat turun ke sawah, sehingga kan rumput tumbuh panjang di sawah mereka, orang Jepun ni bertanya pada orang mencari siapakah pemilik sawah ni. Selepas itu Jepun mengheret pemilik sawah ni, dan dia dipukul dengan buluh dari rumah sampai ke sawahnya, dan dia disuruh membersihkan sawahnya tu.
Selain tu ada lagi peristiwa orang-orang yang menipu timbang. Apakah nasihat Tok Wan kepada orang muda zaman sekarang? Tok Wan rasalah bila orang Jepun mai, orang Jepun yang pertama sekali, orang Jepun ni dia orang dulu ni dia minta Jepun mai. Dia minta Jepun datang ke tanah Melayu ni. Pasal dia kata kalau Jepun mai, Jepun datang ke tanah Melayu, kehidupan orang Melayu akan lebih senang daripada dulu. Jadi memang betul lah. Bila orang Jepun sampai ke tanah Melayu, yang nombor satu kesannya lah ni kaya dengan penyakit. Pasal kekurangan makanan, susah dapat makanan, orang Melayu ni banyak dapat penyakit. Bukan orang Melayu sajalah, semua bangsa dapat penyakit. Penyakit kalau kena sikit-sikit saja, penyakit kadang-kadang boleh membawa maut. Penyakit yang utama kerana kekurangan zat makanan ialah beri-beri. Jadi ramai yang kena penyakit bengkak badan ni, beri-beri ni. Jadi kalau berlaku kematian lah, nak balut dengan kain kapan pun tak ada. Kadang-kadang ni mayat tu, jenazah tu dibalut dengan tikar lah. Jadi pada orang muda kita, Tuhan haraplah kalau boleh fikir dan renunglah kejadian yang biasa berlaku, yang biasa dilalui oleh Tok Wan mereka ni. Supaya benda yang macam ni tak berulang pada orang muda kita. Orang muda kita tak lalui perit hidup macam yang dilalui oleh orang-orang terdahulu. Mengapa? Pasal dulu tu kita punya susah sehingga kan kadang-kadang nak makan satu hari sekali pun susah. Jadi benda ni kalau berulang, mungkin ada orang-orang kita yang tak tahan untuk berhadapan dengan masalah ni. Jadi kita ni patutnya berdoa, sama-sama berdoa supaya hidup yang tenang, yang aman di negara kita ni akan berterusan. Jangan timbul masalah sehingga kan hidup kita yang aman, yang bahagia ni tiba-tiba jadi macam mana yang berlaku dalam tahun 1941. Itu harapan Tok Wan. Okey, terima kasih Tok Wan kerana sudi ditemu ramah dan memudahkan kerja saya. Semoga kita berjumpa lagi. Jadi Tok Wan juga ucap terima kasih lah. Pasal apa? Bukan selalu Tok Wan berpeluang untuk cakap dengan orang muda yang kadang-kadang tak faham macam mana perit hidup zaman Tok Wan dulu. Dan kalau ada masalah pang, bukan kerana mai nak temu ramah Tok Wan saja, mailah berjalan ke rumah Tok Wan. Terima kasih. InsyaAllah. Saya akan ingat pesanan Tok Wan. Saya pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.